Baik saudara, seterusnya kita ke Sarawak untuk mengetahui perkembangan terkini banjir yang melanda di Sibu. Berikutan hujan berterusan sejak beberapa hari lepas. Langsung kita bersama dengan Buma Win. Silakan Buma. Ya Atika, pemantauan berterusan telah dilakukan di kawasan yang berisiko banjir di Sibu. Untuk mendapatkan perincian terkini keadaan banjir di sana, wartawan kami Awang Muhammad Muhibbuddin bersedia dengan laporannya. Silakan Awang. Baik, terima kasih Bumawen di studio RTM Kuching. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang saya berada di Dewan Masyarakat Kampung Jeriah Sibu, di mana di sini telah dibuka sebuah pusat pemindahan sementara PPS. Berikutan hujan yang berterusan telah berlaku sejak dari pagi semalam. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan keadaan terkini isu banjir di Sibu ini, saya bawakan bersama saya pada petang ini Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamatan Sarawak, Tuan Jangan Wuling. Baik, terima kasih Tuan berkenan bersama dengan kami pada petang ini. Sama-sama. Okey, baik. Bagaimanakah keadaan terkini bagi kawasan yang terkesan akibat banjir ini dan berapa lokasi yang terlibat Tuan? Okey, terima kasih. Okey, untuk makluman semua, keadaan banjir yang ekoran daripada hujan semalam. So untuk hari ini dia beransur pulih dan hasil daripada pemantauan kita pada hari ini, so semua kawasan-kawasan yang banjir semalam tidak lagi dinaiki air lah, tapi di jalan masuk ke rumah tu memang masih dinaiki air. Dan masa ini kita nasihatkan penduduk masih kekal di pusat pemindah ini. Kita risau sekiranya hujan pada siang atau malam ini nanti akan menjejaskan lagi kawasan berkenaan. Baik Tuan, sehingga petang ini berapa buah keluarga yang telah dipindahkan ke PPS ini Tuan? Okey, sehingga petang ini untuk makluman tak ada pertambahan. Untuk petang semalam kita ada 44 orang, 44 mangsa lah daripada 5 keluarga telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di sini di Kampung Jeriah. Dan pada hari ini tak ada pertambahan lah, mengundangkan cuaca pada sebelah pagi tadi dalam keadaan baik lah, tak ada hujan. Okay, baik Tuan. Jadi untuk di Sibu ini, di manakah juga kawasan yang telah dilakukan pemantauan Tuan? Okey, terima kasih. Untuk makluman pihak bomba, untuk zon tengah ni kita ada 12 balai dan setiap hari setiap balai ini tadi akan memantau membuat pemantauan sebanyak 3 kali, iaitu sebelah pagi, sebelah petang dan sebelah malam. Dan daripada pemantauan tadi, sekiranya ada apa-apa bantuan keperluan, kita terus membantu mangsa tadilah. Dan untuk dari kawasan Sibu ni yang kita buat pemantauan, iaitu di kawasan yang Kampung Jeriah sini, kawasan Jalan Salim Stabau, kawasan Sentosa, penempatan Sentosa, dan kawasan Bahagia Tekuk yang berisiko banjir sekiranya berlaku hujan lebat. Okay, baik Tuan. Jadi apakah saranan Tuan serta nasihat kepada masyarakat yang berada di kawasan yang berisiko banjir ini Tuan? Okey, saranan saya kepada penduduk-penduduk yang berisiko banjir ini bersiap sedia menghadapi apa-apa bencana dan dengan nasihatlah dari pihak berkuasa, sekiranya diarahkan untuk berpindahlah sekiranya ni, dan untuk mangsa ataupun tempat-tempat berisiko banjir ini diminta keluarga ni bersiap sedia dengan apa-apa keperluan lah, terutamanya dokumen-dokumen penting kenalah disediakan. Dan sebelum berpindah, pastikan rumah, karen, apa semua yang elektrik ditutuplah untuk keselamatan semua. Baik Tuan, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Jadi sekian dahulu lintas langsung Dewan Kampung Jeriah Sibu pada petang ini. Kita kembali bersama Bumawen di studio RTM Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Awang untuk perkongsian perkembangan banjir di Sibu itu tadi. Seterusnya,
Statistik indeks jenayah di Sarawak menunjukkan penurunan sebanyak 26.8% atau 1,575 kes sepanjang tempoh Januari hingga Disember tahun lepas berbanding tahun 2020. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail berkata kadar jenayah indeks di kontingen Sarawak masih di bawah nilai ambang yang ditetapkan Bukit Aman iaitu sebanyak 6,082 kes bagi tempoh yang sama tahun lalu. Datuk Aidi Ismail bagaimanapun memaklumkan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Sarawak mencatatkan peningkatan kes sepanjang tahun lepas dengan 2,816 kes berbanding 1,462 kes pada tahun lepas iaitu peningkatan sebanyak 1,354 kes atau 92.61 kes. Beliau menjelaskan ia melibatkan kerugian berjumlah 73.5 juta ringgit pada tahun lepas berbanding 66.5 juta ringgit pada tahun 2020. Tambahnya, Jabatan Siasatan Jenayah pula merekodkan penurunan sebanyak 27% tahun lepas atau 4,298 kes berbanding 5,874 kes pada tahun 2020. Jelasnya ia membabitkan pelbagai operasi yang dilaksanakan termasuk op lejang, op pintu, op elektrik, op kejam dan op samun. Datuk Aidi berkata demikian pada sidang media pencapaian PDRM Kontingen Sarawak tahun 2021 di Mes Pegawai Kanan Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Kuching. Penduduk di Sri Aman kini boleh menikmati sistem penyampaian perkhidmatan agensi kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan yang lebih mudah dan selesa melalui penubuhan Pusat Servis Sarawak di Bandar Simanggang. Dibuka secara rasmi pada 17 Disember lepas, Pusat Servis Sarawak di Sri Aman merupakan yang kelima diwujudkan di negeri ini selain di Kuching, Serian, Sibu dan Miri. Pengurus Pusat Servis Sarawak Sri Aman, Kaizul Kamaruzaman berkata ia merupakan pusat sehenti bersepadu yang menawarkan 49 jenis perkhidmatan daripada 38 agensi kerajaan negeri. Ini termasuklah pertanyaan dan pembayaran bil utiliti serta bil agensi kerajaan negeri. Turut disediakan perkhidmatan permohonan dari 26 pihak berkuasa tempatan, 15 jenis permohonan dari Jabatan Bekalan Air Luar Bandar dan 3 jenis perkhidmatan permohonan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti. Kesan positif paling ketara adalah orang ramai boleh membuat pelbagai perkhidmatan dari segi semakan, bayaran dan permohonan perkhidmatan daripada 38 agensi kerajaan negeri di satu kaunter saja. Ini secara langsung dapat menjimatkan masa, kos bagi orang awam yang berurusan dengan kerajaan. Perkhidmatan ini merangkumi seluruh Sarawak, bukan saja di Sri Aman. Selain kaunter-kaunter perkhidmatan, fasiliti lain di pusat ini termasuklah kemudahan kios dan portal. Semakan dan bayaran bil utiliti pula boleh dibuat dengan hanya mengemukakan dokumen pengenalan diri. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah.